Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi untuk topik PDPR kita pada hari ini, kita akan sambung ke subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik mengira cukai pendapatan. Jadi kita akan standard pembelajaran yang kita akan tengok pada hari ini adalah kita ingin mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok bagaimana untuk kita mengira cukai pendapatan. Okey, jadi cukai pendapatan. Apa yang dimaksudkan dengan cukai pendapatan? Jadi cukai pendapatan ini merupakan cukai yang perlu dibayar oleh seseorang individu di mana dia dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alir berikut. Jadi cukai pendapatan ni kita dah belajar dekat subtopik yang lepas untuk pengenalan percukaian ini, dan untuk subtopik ini kita akan fokuskan kepada cara untuk mengira. Jadi cara untuk mengira cukai pendapatan ini kita boleh lihat melalui carta alir ini. Okey, jadi yang pertama untuk kita mengira cukai pendapatan adalah kita perlu menghitung pendapatan bercukai. Okey, kedua kita perlu hitung cukai pendapatan. Okey, yang ketiga kita akan tolak dengan rebat cukai. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan mendapatkan cukai pendapatan yang perlu kita bayar, yang perlu dibayar. Okey, kemudian kita akan tengok sebelum kita mengira cukai pendapatan ini, kita tengok dahulu formula yang kita gunakan untuk mengirakan cukai pendapatan ini. Okey, jadi cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Okey, jadi cukai pendapatan ini adalah kita kira dia berdasarkan kepada pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ini boleh diperoleh dengan menggunakan formula ataupun persamaan seperti di bawah. Okay, dalam kotak kuning ni yang penting, cara untuk kita mengenal pasti dan mengira pendapatan bercukai, di mana pendapatan bercukai itu adalah sama dengan ataupun cara untuk mencarinya adalah kita perlu menolak jumlah pendapatan tahunan, kita tolak dengan pengecualian cukai, kemudian kita tolak dengan pelepasan cukai. Jadi kita tolak ketiga-tiga item ini supaya kita akan dapat pendapatan bercukai. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan pengiraan pendapatan bercukai ini, kita akan tengok terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai, dan yang ketiga, pelepasan cukai. Okey, jadi yang pertama kita ada jumlah pendapatan tahunan. Okey, jadi jumlah pendapatan tahunan ini maksud dia adalah dia merangkumi ataupun termasuk semua ataupun segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Jadi, tak semestinya semua pendapatan yang kita terima itu daripada majikan kita akan dikenakan cukai. Contohnya adalah allowance, petrol atau perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup kola, kerayaan dan lain-lain. Jadi
untuk bahagian ini dia tidak dikenakan cukai. Jadi dia ada pendapatan tahunan ini dia boleh terbahagi kepada dua lah. Sama ada pendapatan tahunan yang dikenakan cukai ataupun pendapatan tahunan yang tidak dikenakan cukai. Jadi yang dikenakan cukai, contoh dia upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Manakala yang tidak dikenakan cukai, contoh dia adalah allowance petrol atau perjalanan, subsidi-subsidi seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara, hidup kola, kerayaan dan banyak lagi. Jadi itu contoh jumlah pendapatan tahunan yang dikenakan cukai dan yang tidak dikenakan cukai. Okey, seterusnya adalah pengecualian cukai. Pengecualian cukai ini pula dia merujuk kepada perbelanjaan peribadi, perbelanjaan peribadi, di mana perbelanjaan peribadi ini boleh di dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contoh dia perpustakaan negeri dan rawatan kesihatan dan sebagainya. Itu adalah pengecualian cukai yang merujuk kepada perbelanjaan peribadi kita, sama yang khususnya dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya kita ada pelepasan cukai. Seterusnya pelepasan cukai ini dia merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah pada setiap tahun. Jadi itu adalah pelepasan cukai. Jadi kita dah tengok jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Tiga-tiga item inilah yang penting supaya kita akan dapat mencari pendapatan bercukai. Okey, seterusnya ini kita panggil sebagai kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Okey, jadi selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual ini. Kita rujuk jadual ini, iaitu jadual kadar cukai. Jadi kadar cukai ini ditetapkan oleh kerajaan dan dia juga boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada perbelanjaan tahunan. Jadi jadual ini dia merujuk kepada kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2020. Jadi ini adalah cukai pendapatan yang jadual kadar cukai yang kita guna di Malaysia. Jadi untuk pengiraan nanti kita akan merujuk kepada jadual ini supaya kita dapat mengira pendapatan bercukai. Jadi selain daripada kita tengok formula ini tadi, kita juga akan rujuk kepada jadual ini untuk mengira. Dan jadual ini dia boleh berubah bergantung kepada belanjawan tahunan. Tapi untuk tahun 2020 hingga tahun 2021 ini kita akan guna jadual ini untuk mengira pendapatan bercukai. Okey, seterusnya kita ada rebat cukai. Rebat cukai ini boleh diberikan kepada rebat cukai ini dia boleh diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar dan terdapat dua jenis cukai. Jadi rebat cukai ini dia diwujudkan bagi membantu
individu ataupun organisasi supaya dia dapat mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Dan terdapat dua jenis rebat cukai. Okay, yang pertama, kita ada rebat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi akan diberikan rebat sebanyak RM400 kepada sesiapa di mana pendapatan bercukainya tadi tidak melebihi RM35. Okey, seterusnya jadi seterusnya adalah yang kedua, jenis rebat cukai yang kedua adalah jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebat cukai. Jadi itu adalah antara jenis rebat cukai, dua rebat cukai yang mungkin dia akan dikenakan kepada seseorang. Dan tujuan pengenalan rebat cukai ini adalah untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, tengok contoh pertama. Sekejap Okey, jadi contoh yang pertama, soalan dia. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk elawen. Diberi bahawa elawen berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, jadi penyelesaiannya. Kita tengok bagaimana jalan penyelesaian untuk soalan ini. Sorry Okey, jadi untuk soalan ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 106. Okey, jadi cara pengiraan dia, kita akan kira terlebih dahulu jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan Okey, jadi jumlah pendapatan tahunan dia kita akan tengok, kita akan ambil ini, jumlah ini 125,300. Sekejap saya dah salah dekat sini. RM125,300 kita akan tolak dengan pendapatan tahunan itu kita perlu tolak dengan elawen yang dikecualikan cukai. Jadi elawen yang dikecualikan tu cukai adalah sebanyak RM12,340. Jadi kita tolakkan dengan jumlah itu. Jadi jawapannya adalah RM112,960. Okey, seterusnya kita cari pula pendapatan bercukai. Jadi di sini kita akan guna formula yang kita
yang kita belajar tadi, formula dalam kotak kuning tadi, iaitu formula dia jumlah pendapatan tahunan. Kita tolak dengan pengecualian cukai. Kemudian kita tolak dengan pelepasan cukai. Okey, jadi jumlah pendapatan tahunan bagi Encik Khairul kita dah cari dekat sini, iaitu RM 112,960. Kemudian kita tolak dengan pengecualian cukai. Jadi pengecualian cukai ini merujuk kepada derma yang Encik Khairul beri kepada perpustakaan tadi, iaitu sebanyak RM2,000. Jadi kita tolak dengan RM2,000. Kemudian pelepasan cukai pula. Di sini dinyatakan jumlah pelepasan cukai Encik Khairul ialah sebanyak RM22,500. Jadi kita tolak dengan jumlah itu. Jadi kita akan mendapat pendapatan bercukai Encik Khairul adalah sebanyak RM88,460. Jadi ini adalah jawapan yang tepat untuk soalan ini. Okay, jadi kamu boleh rujuk muka surat 106 untuk soalan ini. Boleh rujuk muka surat itu. Okay, kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, contoh yang kedua. Asraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Asraf bagi tahun tersebut. Jadi kita tengok. Jadi untuk soalan ni juga kamu boleh rujuk muka surat 106 juga Jadi jalan penyelesaian dia. Jadi pendapatan bercukai Asraf. Jadi pendapatan bercukai Asraf ni tadi adalah sebanyak RM47,531. Ini adalah pendapatan bercukai dia pada tahun 2020. Jadi untuk soalan ni kita akan rujuk balik. Jadual yang saya telah bagikan ni tadi. Jadual ini. Kita rujuk balik jadual ni. Jadual ni pun ada di dalam buku teks juga Buku teks muka surat 105. Kita tengok jadual ini. Jadi untuk pendapatan Encik Asraf tadi adalah sebanyak RM47,531. Jadi kita cari pendapatan bercukai dia di dalam lingkungan yang mana. Jadi pendapatan dia adalah 47,000 tadi kan, 47k lebih. Jadi dia jatuh dekat bahagian ini. Bahagian ini kita tengok, kita ambil bahagian ini. Kita tengok balik soalan. Okey, jadi saya tulis balik sinilah
Okey, jadi banjaran pendapatan bercukai adalah dalam lingkungan 350 sampai 50,000 Okey, jadi pengiraan dia dalam ringgit Malaysia 35,000 pertama, 15,000 berikutnya. Yang ni saya salin semula apa yang ada di dalam jadual tadi Untuk cara pengiraan dia tak perlu pun kamu salin, kamu perlu rujuk saja. Tapi untuk menyenangkan lagi, saya salin saja jadual itu semula. Jadi kadar peratus yang akan dikenakan adalah sebanyak 8%, dan cukai dia dalam RM untuk 35,000 pertama adalah 6,600, dan 15,000 berikutnya adalah 1,002. Jadi kita rujuk bahagian ini. Okay, sorry. Mana tadi? Sekejap Okay, jadi kita rujuk bahagian ini Okey, jadi cukai bagi 35,000 pertama adalah sebanyak, hilang balik kejap Okey, kejap saya ubah dia balik, ada sedikit kesilapan dekat sini. Sekejap. Okay, saya padam balik sebab ada kesilapan Okey. Tak apa, kita buat balik. Kita buat balik. Sekejap Kita tengok soalan yang ni. Okey, jadi kita tengok balik soalan ni tadi. Maaf atas kesulitan. Okey, jadi pendapatan bercukai yang dikenakan pendapatan bercukai dia adalah dalam 35,001 sampai 50,000 ringgit. Jadi pengiraannya 35,000 pertama dan 15,000 berikutnya. Kadar dalam peratus adalah sebanyak 8. Cukai adalah sebanyak 600 untuk 35,000
pertama, kemudian 1,002 untuk 15,000 yang berikutnya. Okey, jadi ini saya salin semula apa yang ada di dalam jadual ini di dalam jadual ni. Saya salin semula apa yang ada di dalam jadual ni. Jadi untuk pengiraan dia kamu tak perlu salin pun, kamu hanya rujuk balik jadual ini. Jadi saya salin semula untuk menyenangkan lagi saya nak kira dia nanti. Okey, jadi cukai bagi RM35,000 tersebut, yang pertama adalah sebanyak berapa? Adalah sebanyak 600. Ini adalah cukai dasar dia sebanyak 600. Kemudian cukai atas baki berikutnya kita akan buat pengiraan di mana kita akan tolak jumlah pendapatan bercukai bagi Ashraf tadi, iaitu sebanyak RM47,531. Kita tolak dengan angka ataupun jumlah 35,000 ini. Kemudian kita akan darab dengan kadar dalam peratus dia. Kadar dia adalah 8%. Jadi kita akan mendapat sebanyak RM1002.48. Jadi kita akan dapat RM1,002.48. Jadi ini adalah cukai atas baki yang berikutnya. Okey, seterusnya kita Encik Ashraf tadi, dia telah mendapat jadi Encik Ashraf tadi dia telah mendapat rebat juga sebab dia telah membayar zakat berjumlah RM280. Okey, jadi rebat yang Encik Ashraf yang dapat adalah sebanyak RM280. Okey, jadi cukai pendapatan dia. Jadi cukai pendapatan ni cara mengira dia adalah kita tambah cukai dasar, kita tambah dengan cukai atas baki, kemudian kita tolak dengan rebat cukai. Okey, jadi cukai dasar tadi adalah RM600. Ini adalah cukai dasar yang dikenakan kepada 35,000 pertama. Okey, jadi 600 kita tambah dengan cukai atas baki. Cukai atas baki adalah 1,002.48. Kemudian kita tambah nilai ni dan kita tolak dengan rebat, iaitu zakat itu tadi, sebanyak RM280. Dan kita akan mendapat cukai pendapatan sebanyak RM1,322.48. Jadi ini adalah jawapannya. Jadi itu untuk contoh yang kedua ini. Itu adalah jalan penyelesaiannya tadi, iaitu kita kira dengan merujukkan kepada jadual yang telah diberi. Jadual ini kita rujuk jadual ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey, jadi contoh yang ketiga ini, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,000
pada tahun 2020. Okey, jadi Encik Chan ini telah mendermakan sebanyak RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okay. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okay, jadi pelepasan cukai ini, pelepasan cukai individu, amount dia adalah sebanyak RM9,000. Kemudian insurans hayat dan KWSP di mana hadnya adalah sebanyak RM7,000. Amount yang Encik Chan yang diperuntukkan kepada Encik Chan adalah sebanyak RM5,800. Kemudian insurans perubatan pula adalah sebanyak RM1,700. Kemudian yuran pengajian sendiri adalah sebanyak RM4,000. Okey, jadi soalan dia adalah dia nak kamu hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, jadi yang pertama kita perlulah mengira. Okey, ini penyelesaian dia saya letak dekat sini. Penyelesaiannya. Okey, jadi penyelesaiannya yang pertama kita akan kira jumlah pendapatan bercukai. Okay, jadi kita kena kira pendapatan bercukai Encik Chan ini. Okay, jadi cara kita nak kira yang pertama adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ni kita tolak dengan pengecualian cukai. Kemudian kita tolak dengan pelepasan cukai. Jadi kita tolak ketiga-tiga item ini. Okey, jadi jumlah pendapatan tadi. Jumlah pendapatan Encik Chan adalah sebanyak RM52,770. Kemudian kita tolak dengan pengecualian cukai. Kita tolak dengan pengecualian cukai. Okey, yang pertama, pengecualian yang pertama adalah Encik Chan telah menderma sebanyak RM300 kepada sebuah badan kebajikan. Jadi kita tolak dengan 300. Kemudian kita tolak lagi sebab ada pengecualian yang seterusnya. Ini pengecualian ini. Jadi kita tambahkan dahulu jumlah ini. Iaitu 9,000. Kita tambah 5,800. Kemudian kita tambah dengan 1,700. Kita tambah dengan 4,000. Jadi ini adalah pelepasan cukai dia. Jadi ini adalah jumlah pendapatan. Kemudian pengecualian cukai yang merujuk kepada derma ini, di mana dia telah menderma sebanyak 300. Kemudian pelepasan cukai dia kamu kena kira semua terlebih dahulu barulah tolak. Jadi jawapan dia di sini dia akan menjadi sebanyak RM31,970. Okey, jadi pendapatan Encik Chan ini, apabila kita merujuk kepada jadual banjaran pendapatan bercukai, iaitu jadual ini. Okey, jadi jadual ini pendapatan dia adalah sebanyak 31
970. Kita tengok, kita rujuk di sini. Jadi pendapatan dia jatuh kepada bahagian ini. Jatuh kepada bahagian ini. Jadi kita akan ambil petak ini. Jadi saya salin semula petak ini Okey, jadi pendapatan saya salin dahulu. Pendapatan bercukai dia tadi adalah dalam lingkungan 20,000 hingga 35,000. Jadi pengiraan dia adalah 20,000 pertama dan 15,000 berikutnya. Kemudian kadar dalam peratus yang dikenakan adalah sebanyak 3% dan cukainya dalam bentuk ringgit Malaysia adalah sebanyak RM150 untuk 20,000 pertama dan 15,000 berikutnya adalah sebanyak RM450. Jadi ini adalah jadual yang kita akan guna untuk mengira ini. Jadi kita akan guna jadual ini. Okey, jadi cukai bagi RM20,000 pertama tadi adalah sebanyak RM150. Kemudian kita cari cukai atas baki berikutnya. Cukai atas baki berikutnya ini kita akan tolak cukai pendapatan bercukai tadi dengan RM20,000 kemudian darab dengan kadar peratus yang dikenakan. Okey, jadi pendapatan bercukai Encik Chan adalah sebanyak 31,000. Ini 31 jumlah yang kita cari tadi. 31,970. Kita tolak dengan 20,000 pertama ini. Jadi kita tolak dengan 20,000. Kemudian kita akan darab dengan 3%. 3% kita akan darab. Okey, jadi jawapannya akan menjadi sebanyak RM359.10. Jadi itu adalah cukai atas baki yang berikutnya. Okey, kemudian kita tengok balik. Adakah Encik Chan ini layak untuk mendapatkan rebat? Adakah dia layak mendapatkan rebat? Okay, kita tengok balik untuk bahagian rebat ini tadi. Okay, jadi di sini rebat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Jadi pendapatan bercukai Encik Chan ini tadi kita rujuk semula. Pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM31,970. Dan di sini rebat cukai akan dikenakan sebanyak 400 kepada sesiapa
di mana pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Jadi Encik Chan ini layak untuk mendapatkan rebat sebanyak RM400. Jadi dia layak mendapat rebat sebanyak RM400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan ini ialah kita tengok yang perlu dibayar dia, iaitu yang pertama, cara pengiraan dia tadi adalah kita tambah cukai dasar. Cukai dasar adalah sebanyak 150. Cukai dasar kita tambah dengan cukai atas baki berikutnya, iaitu 35910. Kemudian kita tolak dengan 400, iaitu rebat yang Encik Chan layak. Jadi ini adalah rebat. Jadi jawapan dia adalah sebanyak RM109.10. Jadi cukai yang perlu dibayar oleh Encik Chan adalah sebanyak RM109.10. Jadi saya harap kamu faham cara pengiraan ini. Jadi tadi sebenarnya ada dua di sini, dua jenis soalan di sini untuk bahagian ini. Yang pertama adalah kamu kira pendapatan bercukai. Kemudian contoh soalan yang seterusnya adalah dia nak kamu kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi ada dua bentuk soalan lah. Jadi kamu kena kenal pastilah soalan itu. Kalau dia nak pendapatan bercukai saja, kamu kiralah pendapatan bercukai. Kalau dia nak jumlah, contoh dia, kalau dia nak kamu nyatakan cukai pendapatan yang perlu dibayar, jadi kamu kena cari cukai atas baki dengan rebat yang dikenakan. Jadi itulah yang contoh soalan untuk bahagian ini. Okey, yang terakhir sekali kita akan tengok potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat. Okey, jadi sebelum kita tengok cara pengiraan dia, kita tengok dahulu term untuk potongan cukai bulanan ni. Apa maksud potongan cukai bulanan ini? Okey, jadi potongan cukai bulanan PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Kemudian jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Okey, jadi untuk PCB ataupun potongan cukai bulanan ini, jika cukai yang perlu dibayar, kita tengok yang ni jika cukai yang perlu dibayar adalah lebih besar daripada potongan cukai bulanan, maka cukai tersebut perlu ditolak dengan potongan cukai bulanan. Jadi ini akan menghasilkan bayaran cukai yang tidak mencukupi. Jikalau bayaran cukai yang tidak mencukupi, bayaran cukai yang tidak mencukupi itu perlu dijelaskan kepada LHDN. Jadi itu adalah situasi yang pertama. Ini adalah situasi yang pertama. Untuk situasi yang kedua pula, apabila cukai yang perlu dibayar lebih kecil daripada PCB ataupun potongan cukai bulanan. Jadi PCB itu akan ditolak dengan cukai dan akan menghasilkan lebihan
potongan, dan apabila berlaku situasi ini, lebihan potongan PCB iaitu potongan cukai bulanan akan dipulangkan LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Kalau ada wujud lebihan, LHDN akan membayar balik amount tersebut ke dalam akaun bank pembayar cukai. Tetapi kalau bayaran cukai tersebut tidak mencukupi, pembayar cukai perlu menjelaskan bayaran yang tidak mencukupi itu kepada pihak LHDN. Jadi itu adalah yang kamu perlu ingat mengenai potongan cukai bulanan ini. Ada situasi satu di mana situasi satu itu bayaran yang tidak mencukupi, di mana kita sebagai pembayar cukai perlulah membayar cukai yang tidak mencukupi tersebut kepada LHDN. Dan seterusnya, kalau terdapat berlaku lebihan potongan, maka LHDN pula yang akan membayar amount yang lebih itu ke dalam akaun kita, dan ini kita panggil sebagai situasi yang kedua. Jadi ada dua situasi di sini. Situasi di mana pembayaran itu tidak mencukupi dan situasi di mana berlakunya lebihan potongan. Jadi kita akan tengok contoh soalan untuk PCB ini. Okey, jadi gaji tahunan Encik Lim ialah sebanyak RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun berikut. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Jadi itu adalah soalan yang berkaitan dengan PCB ini. Okey, jadi penyelesaiannya, yang pertama adalah dia nak kamu kira pendapatan cukai. Okey, pendapatan cukai. Okey, jadi untuk menyenangkan kamu supaya tidak keliru, tadi saya terlupa nak bagi satu tips untuk buat soalan ini. Yang pertama, kamu kena kelaskan dahulu. Kelaskan dahulu jumlah pendapatan. Okey, jadi jumlah pendapatan Encik Lim adalah sebanyak RM74,000. Kemudian pengecualian cukai. Kita kena cari pengecualian cukai. Jadi pengecualian cukai, kita tengok dekat sini, pengecualian cukai Encik Lim ini, kalau dia ada menderma itu, maksud dia adalah pengecualian cukai. Jadi pengecualian cukai untuk Encik Lim adalah sebanyak RM1,000. Kemudian pelepasan cukai. Pelepasan cukai ini dia menuntut pelepasan individu RM9,000. Kita ada RM9,000, kemudian tambah dengan RM7,000 untuk KWSP dan insurans hayat dia. Kemudian insurans perubatan sebanyak RM1,325. Kemudian tambah pula dengan rawatan perubatan ibunya sebanyak RM1,250. Kita tambah semua amount ni, kita akan dapat pelepasan cukai. Jadi barulah kita boleh membuat pengiraan untuk menghitung cukai pendapatan
Encik Lim yang perlu dibayarnya pada tahun tersebut. Okey, jadi kita cari dahulu cukai pendapatan untuk A ni Okay, jadi kita cari dulu untuk pendapatan bercukai dia. Okay, jadi formula untuk pendapatan bercukai tadi adalah jumlah pendapatan ni kita akan tolak dengan pengecualian cukai. Kita tolak. Kemudian kita tolak juga dengan pelepasan cukai. Okay, jadi jumlah pendapatan Encik Lim ini tadi adalah sebanyak 74,000. Kita tolak dengan pengecualian cukai adalah sebanyak 1,000. Kemudian kita tolak 9,000 ini. Buat ni dulu 9,000. Kita tambah 7,000. Kita tambah 1,325 tambah 1,250. Jadi apabila kita dah selesai pengiraan ini, kita akan mendapat sebanyak RM54,425. Kemudian kita dah dapat cukai pendapatan bercukai bagi Encik Lim. Okay, jadi selepas kita sudah mencari pendapatan bercukai Encik Lim ini, langkah yang seterusnya untuk mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita rujuk semula kita rujuk semula jadual ini. Okay, jadi pendapatan bercukai Encik Lim tadi adalah sebanyak 54,000 sebanyak 54,425 ringgit. Jadi kita rujuk yang mana satu 54,425 jatuh dekat mana. Okey, jadi dia jatuh dekat bahagian ini. Dia jatuh dekat bahagian ini, iaitu 50,000 hingga 70,000. Okay, saya tengok balik mana ni tadi. Okey, jadi dia jatuh dekat nilai tersebut. Okay, jadi untuk memudahkannya, jadi saya akan salin balik dekat sini Kat sini saya akan salin balik. Sekejap Okey, saya salin dekat sini. Kat sinilah Aduh, jadi masalah pula benda ni. Okey. Jadi pendapatan bercukai Sekejap pendapatan bercukai 50,000 1 hingga 70,000 Jadi pengiraan dia adalah sebanyak sekejap saya padam balik. Yang bahagian ni saya padam balik Saya tulis dekat sini lah Pendapatan bercukai iaitu RM50,000 hingga 70,000. Jadi pengiraannya 50 50,000
Cepat. Ada sedikit kesalahan di sini. Okey, jadi pengiraannya 50,000 pertama dan 20,000 berikutnya. Jadi seterusnya kadar peratus yang dikenakan adalah sebanyak 14% dan cukai bagi 50,000 yang pertama adalah sebanyak 1,008 sebanyak 1,008. Cukai dalam ringgit Malaysia dan 20,000 berikutnya adalah sebanyak 2,008. Okay, jadi ini saya salin semula jadual tadi supaya menyenangkan. Kita tak perlulah nak rujuk banyak kali, kita salin sahaja. Okay, jadi ini jadual dia tadi yang saya sudah salin semula. Okey, jadi di sini setelah kita mengenal pasti banjaran pendapatan bercukai bagi Encik Lim ini tadi, iaitu pendapatan bercukainya adalah 54,000. Jadi kita akan ambil banjaran pendapatan dalam lingkungan jadual ini. Okay, jadi seterusnya kita kena nyatakanlah cukai bagi 50,000 pertama. Okey, jadi cukai dasar kita kena nyatakan di sini. Cukai bagi RM50,000 pertama ataupun cukai dasar adalah sebanyak RM1,800. Kemudian barulah kita akan cari cukai atas baki berikutnya. Cukai atas baki berikutnya ini, cara pengiraan dia adalah kita tolak pendapatan bercukai tadi. Pendapatan bercukai Encik Lim adalah sebanyak 54,425. Kita tolak dengan 50,000. Kemudian kita darab dengan kadar yang dikenakan, iaitu sebanyak 14%. Okey, jadi nilai yang kita akan peroleh adalah sebanyak RM619.50. Okey, jadi seterusnya pula kita kena cari rebat. Rebat tadi, adakah Encik Lim ini layak untuk mendapat rebat? Okey, jadi Encik Lim ini tidak layak untuk mendapat rebat. Kenapa Encik Lim tidak layak mendapat rebat? Disebabkan Encik Lim ini pendapatan bercukai dia melebihi 35,000. Jadi apabila pendapatan kita melebihi 35,000, kita tidak akan dikenakan rebat sebanyak 400. Jadi Encik Lim tidak layak untuk mendapat sebarang rebat. Jadi nilai rebatnya jatuh dekat kosong saja sebab dia tak layak untuk mendapat rebat. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar Encik Lim adalah sebanyak cukai pendapatan yang perlu dibayar. Yang perlu dibayar Encik Lim ini, cara untuk kita mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah kita
Kejap Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim ini tadi disebabkan nilai rebat dia kosong, jadi pengiraan dia cukai dasar tadi adalah 1,008. Cukai dasar adalah sebanyak 1,008. Apa Saya ubah balik. Okay, jadi cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lim, cukai kita cari cara untuk mencari cukai pendapatan yang perlu dibayar. Kita tambahkan cukai dasar ataupun cukai bagi 50,000 yang pertama, iaitu sebanyak 1,008. Kemudian kita tambah dengan cukai atas baki berikutnya, iaitu 619.50. Dan disebabkan rebat tadi adalah kosong, kita tolak dengan kosong lah. Jadi jawapan dia adalah sebanyak RM2,419.50. Jadi jumlah ataupun cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah sebanyak RM2,419.50. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan A. Itu jawapan untuk soalan A. Okey, seterusnya sekejap saya insert new slide dekat sini dulu. Okey, seterusnya adalah soalan B pula. Soalan B tadi, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Jadi kamu perlu jelaskan jawapan kamu. Adakah Encik Lim itu perlu membayar bayaran cukai pendapatan? Jadi ini adalah melibatkan PCB tadi, iaitu potongan cukai bulanan. Okey, jadi kita kena cari dahulu jumlah PCB ataupun potongan cukai bulanan yang dibayar oleh Encik Lim. Okey, jadi ini untuk soalan yang B tadi. Jumlah PCB yang dipotong. Okey, jumlah PCB yang dipotong, setiap bulan Encik Lim akan dikenakan bayaran sebanyak RM180. Kemudian kita darab dengan 12 kerana dalam satu tahun ada 12 bulan. Okey, jadi di sini jawapan dia adalah RM2160. Jadi di sini kita tengok balik yang PCB tadi. PCB ini, yang kotak kuning ini, kita tengok balik. Cukai yang perlu dibayar kalau lebih besar daripada PCB, maka cukai kita akan tolak dengan PCB, di mana bayaran akan menghasilkan bayaran cukai yang tidak mencukupi. Jadi pembayar cukai tersebut perlu membayar semula cukai yang tidak mencukupi itu kepada pihak LHDN. Dan jika cukai yang perlu dibayar lebih kecil daripada PCB, maka PCB akan ditolak dengan cukai dan akan menghasilkan lebihan potongan, dan lebihan potongan tersebut akan dibayar semula oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Okay, jadi di sini jumlah PCB yang dipotong dalam setahun adalah sebanyak 2160. Okey, jadi di sini tadi nilai A yang kita telah cari tadi
adalah 2419. Cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah RM2419.50. Jadi di sini cukai yang perlu dibayar adalah lebih besar daripada PCB. Jadi bayaran tersebut tidak mencukupi. Maka bayaran yang tidak mencukupi tersebut perlu dibuat. Maksudnya pembayar cukai tersebut perlu membayar semula kepada pihak LHDN. Okey, jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi tadi adalah kita tolak semula jumlah cukai yang perlu dibayar, iaitu 2419.50. Kita tolak dengan 2160. Jadi jawapan dia adalah RM259.50. Okey, jadi di sini kita boleh nyatakanlah Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana kamu perlu justifikasikan juga kerana soalan tadi dia menghendakikan kamu untuk memberi alasan. Jadi kamu perlulah menjustifikasikan mengapa Encik Lim perlu membuat bayaran. Kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Jadi itu adalah jawapan bagi soalan B, iaitu Encik Lim dia perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada pihak LHDN kerana kamu kena justifikasikan, kamu kena nyatakan sebab kenapa Encik Lim perlu membayar, dan sebab dia disebabkan jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Noktah. Okey, jadi saya harap kamu faham bagaimana cara untuk mengira cukai pendapatan dengan cukai yang perlu dibayar, dan juga cara untuk mengira jumlah PCB ini tadi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini akan stop sampai sini sahaja. Jadi untuk rumusan dia tadi kita dah belajar bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, dalam mengira cukai pendapatan ini diingatkan kamu kena ikut jadual, kena ikut formula ini untuk mengira pendapatan bercukai. Dan untuk mengira pendapatan bercukai itu kamu kena kenal pastilah jumlah pendapatan tahunan, apa jumlah pendapatan tahunan dia, apa pengecualian cukai dan apa pelepasan cukai. Kalau pengecualian cukai ini selalunya berbentuk derma. Kalau pelepasan cukai pula, kamu rujuk semula dekat sini, dekat nota ni. Nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks ataupun nota ni nanti saya akan bagi dekat kamu. Selain daripada itu, untuk mengira cukai yang perlu dibayar, kamu kena merujuk ini. Jadual ini penting. Kamu perlu merujuk jadual ini. Selain daripada kamu rujuk formula tadi, kamu kena rujuk juga jadual ini. Jadi diharapkan kamu faham dengan
apa yang cuba disampaikan pada hari ini. Okey, jadi seterusnya kejap Seterusnya saya nak kamu buat muka surat 113 Okey, jadi latihan untuk hari ini. Okey, latihan dia latih kendiri 4.1C soalan 1A, soalan 1B, soalan 1C dan soalan 1D. Jadi soalan 1 A, B, C, D, muka surat 113 dalam buku teks. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Diharapkan kamu fahamlah apa yang cuba disampaikan dan terima kasih.